Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya janjikan tadi bersama tetamu jemputan kita, saudara Iswadi Muni. Tahniah kepada saudara Iswadi Muni kerana sudi bersama-sama AMG Media. Thank you. Dan tahniah juga di atas lantikan ketua cabang. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah. Bulan puasa ni. Alhamdulillah, kami sedang berjalan ke satu tempat lah, dan ada masa terluang ni saya buat konten lah untuk AMG Media. So Abang Is, macam mana selepas lantikan? Alhamdulillah, saya dah tahu lantikan tu lama dah. Yang ni more kepada official lah. Surat tu sampai diberikan oleh Setiausaha Agong, dan maksudnya bila surat tu dah dapat, maka official lah telah dilantik menjadi ketua cabang untuk sesi kali ini bagi cabang Petrajaya Kuching Sarawak. Untuk maklumat saudara dan saudari, saudara Iswadi Muni sebelum ni pernah digantung dan mengharungi pelbagai liku-liku tapi beliau masih tetap sama di dalam terus dalam Parti Keadilan Rakyat. So apa yang membuatkan Abang Is terus bertahan di satu parti? Okey, kita kena faham satu perkara. Kita berjuang ini sebenarnya bukan untuk manusia. Itu yang kita kena faham. Kita kena faham stand kita ni adalah untuk prinsip. Sebab prinsip dia tak akan berubah. Manusia akan berubah, tapi prinsip tidak akan berubah. Sebab itu saya kata, siapa saja manusia, kita boleh ikut manusia, tapi once dia punya prinsip berubah, sepatutnya kita tak berubah kerana dia berubah. Saya ambil contoh Azmin dulu kan. Awal dulu dia tak petikai kan prinsip dia dan sebagainya. Even Ezam Makno, even Lokman Adam sekalipun, dia pernah jadi ahli Parti Keadilan kan. Betul. Tapi once manusia berubah, prinsip tu tetap sama. So kita kekal dengan prinsip tersebut, dan mereka memilih jalan mereka. Bukan nak kata mereka salah, itu pilihan masing-masing. Tapi poinnya adalah kita kena kekal dengan prinsip kita. Dan saya nampak sebenarnya the future of politik in Malaysia ni adalah kita akan bergerak ke arah politik ideologi rather than politik bangsa atau agama. Betul kan? So politik Malaysia ni dia akan bergerak ke arah politik ideologi. Itu yang lebih ke depan. Daripada segi orang kata pemikiran, daripada segi gerak kerja, daripada segi bentuk politik itu nanti bagi saya. Sebab saya bagi alasan macam ni lah. Daripada segi ideologi, dia akan ada salah, dia akan ada betul. Okay, ideologi ni dia akan ada salah, dia betul. Dia sama ada anda rasuah atau tak rasuah. Okay, rasuah itu salah, tak rasuah itu adalah betul. Jujur itu adalah betul, tak berjujur itu adalah salah. Tapi kalau kita bercakap konteks bangsa umpamanya atau agama, macam mana kita nak katakan bangsa itu salah atau betul? Betul. Kita tak boleh kata, oh aku berbangsa Melayu therefore aku betul, engkau berbangsa bukan Melayu therefore engkau tak betul. Kita tak boleh kata macam tu. Ataupun aku beragama Islam therefore aku betul, engkau tak agama Islam therefore engkau tak betul. Kita tak boleh kata macam tu. Agama kita ada pegangan, pandangan kita masing-masing. Tetapi bila salah betul erti kata perbuatan itu, seorang itu mungkin beragama Buddha atau Kristian, tapi dia seorang yang jujur, dia yang baik. Ya betul. Seorang itu mungkin beragama Islam, tetapi dia rasuah, dia pergi salah guna kuasa, dia sakau, dia tetap salah walaupun dia beragama Islam. Jadi that's why bila saya berada dalam parti ni, saya nampak yang menyebabkan berlaku peristiwa saya digantung sebagainya itu adalah disebabkan ada satu kelompok yang sekarang ni dah pergi dah pun. Betul. Sebab pada masa itu antara yang kuat menentang mereka adalah saya. Betul. Jadi mereka pun dah pergi dah tinggalkan parti dah pun. Dan alhamdulillah kelompok baru yang memerintah sekarang ini, mereka nampak sebenarnya itu adalah satu fitnah, itu adalah satu perbuatan jahat, satu kerja jahat yang dilakukan oleh orang sebelum ini, yang sebenarnya yang telah merosakkan parti dan cuba merosakkan parti. Dan mereka yang mempertahankan parti seperti saya dan beberapa rakan yang lain, kami diambil tindakan. Tapi alhamdulillah kami berada dekat sini dan kekal bersama dengan perjuangan. Abang Is terus orang kata dalam keadaan semasa sekarang ni, walaupun Abang Iswadi dah digantung, tetapi Abang Is tetap terus buat live, menyampaikan, terus berada di lapangan untuk parti, untuk anda-anda semua yang baru berjinak di dalam parti atau rasa kecewa dengan parti. Kita sepatutnya mencontohi semangat Abang Iswadi Muni. Okey? Saya nak tambah sikit. Sebab kenapa semangat tu ada kan? Sebab kita, macam saya kata tadi, kita kena faham fokus kita. Fokus kita berjuang ni untuk apa? Kalau kita berjuang untuk orang akan mengecewakan kita. Betul. Kalau kita berjuang untuk kuasa, mungkin kita tak akan dapat kuasa, kita kecewa. Betul. Kalau kita berjuang untuk duit, mungkin kita tak dapat duit dan kita kecewa. Mungkin dapat, tapi kalau tak dapat, kita akan kecewa, lalu kita tinggalkan parti.
tinggalkan perjuangan. Jadi kalau kita fokus kepada perjuangan, kita akan faham bahawa perjuangan ni satu benda noble cause, satu tujuan yang baik, yang mulia ni, dia tak akan habis. Dan kita akan sentiasa continue sehingga habis hayat kita pun perjuangan itu tak akan habis. Tetapi kita tinggalkan sesuatu untuk anak bangsa, untuk rakan-rakan, untuk orang kata apa, waris kita, untuk orang yang akan mewarisi perjuangan kita satu hari nanti. Baik. Kami sebenarnya dalam AMG Media harap doakanlah supaya Abang Is terus diberi kekuatan dan semangat, dan terus ada live selepas ni. Selepas ni nanti ketua cabang dan terus berlantang untuk Parti Keadilan Rakyat khususnya. Okey Abang Iswadi, kita masuk ke topik kedua mengenai yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat Melayu khususnya lah, ataupun di Malaysia ni, isu stokin. Okey, dan kami juga dan saudara dan saudari sudah melihat live Abang Iswadi. Dan ini yang saya dengar di dalam sembang kami bersama rakan-rakan lah, mengatakan di bawah pemerintahan PMX ini berlakunya kes-kes sebegini. Dan kami ingin minta pencerahan Abang Iswadi mengenai isu ni. Sebenarnya adakah benda ni macam ni kita, adakah dirancang ataupun tidak disengajakan ataupun terlepas pandang isu ni. Dan kami sebenarnya agak bersetuju pesalah dibawa ke muka pengadilan. Tapi kalau kita tengok sebelum ni, dan semalam live Abang Iswadi ada bincangkan satu pemuda PAS memijak kalimah itu, dan dia tidak didakwa, dan kes ini bukannya satu. Dan ada sebelum ini berlaku satu lagi kes yang bermakna ada anak Melayu, anak perempuan yang di Kelantan memijak Al-Quran, dan kita dapat lihat isu tu juga senyap. Sampai sekarang pun kita tak tahu adakah berjalan atau sedikit. Saya ingat kes tu dah beberapa tahun dah. Dan kita minta Abang Iswadi kupas isu ni untuk pendengar-pendengar AMG TV khususnya, mengenai isu stokin. Sebab saya lihat isu ni dah semakin menyalahkan kerajaan, sedangkan saya rasa kerajaan dah membawa pesalah-pesalah ataupun orang-orang yang berkaitan ni ke muka pengadilan dan dibawa ke report dan sebagainya. Kalau Abang Iswadi boleh kupas lah. Dia sebenarnya macam ni, isunya jadi besar apabila orang politik menggunakan pendekatan politik untuk nak escalate isu ini. Betul. Okey. So bayangkan, katakanlah tiba-tiba isu itu, katakanlah stokin itu dijumpai di kedai milik orang PAS. Betul. Ataupun dijumpai di kedai milik orang UMNO. Betul. Agak-agak benda ni akan pergi jadi besar tak? Kita kata sebab isu ni dia dijumpai di kedai milik orang bukan Islam, itu satu hal. Kita tak kata benda tu betul tetapi digunakan di apa orang kata, ditunggang oleh ahli-ahli politik ni daripada PAS dan juga daripada UMNO Melimau, ketua pemuda UMNO tu. Dia tunggang isu itu sehingga dia menjadi isu politik. Betul. Yang melebihi isu stokin. Dia jadi isu bangsa dan isu agama. Betul. Okey, kita kena faham satu perkara. Soalan kita yang pertama, adakah mereka dengan sengaja mencetak, mengedar dan menimbulkan kebencian umat Islam? Itu soalan kita. Betul. Dan soalan ini kita tak akan boleh jawab sehinggalah mahkamah membawa dan menentukan secara adil dengan perbicaraan dan sebagainya, maka kita boleh tentukan perkara tersebut. Hanya kerana apa orang kata, ada stokin di dalam timbunan stokin mereka yang dia kata, saya tak claim demikian, tapi mereka kata pengeluar atau penghilang daripada China itu tersilap letak stokin itu menyebabkan perkara itu. Dia bukan satu bundle tu ada kalimah itu. Betul. Dia ada satu bundle 1200, ada beberapa yang ada kalimah Allah itu. Now, is that right? No, it's wrong. Ada kalimah Allah pada stokin itu salah. Kita kata itu salah. Tetapi kita juga kena objektif. Ya, dia salah, tetapi adakah mereka dengan sengaja cuba menimbulkan kebencian? Betul. Okey, adakah mereka dengan sengaja cuba menimbulkan perpecahan? Okey, itu yang pertama. Kalau mereka sengaja, biar mahkamah tentukan dan biar mahkamah hukum. Macam saya kata semalam dalam live, kalau betul mereka ada kilang yang mencetak dan kilang itu apa orang kata mencetak kalimah Allah untuk tujuan merendah-rendahkan umat Islam,
maka bagi saya jangan kata kalau pihak penguasa tak ambil tindakan, kita sendiri boleh bakar kilang tu. Betul. Kalau pihak penguasa tak ambil tindakan lah, tadi saya rasa pihak penguasa dah ambil tindakan dah. Isunya, adakah itu yang berlaku? Now, benda ni escalate, benda ni jadi besar apabila ada sebahagian ahli politik yang terpaling. Mereka merasakan ini adalah orang bukan Islam cuba merendah-rendah dan menimbulkan kebencian kepada orang Islam. Betul. Jadi bagi saya itu tak fair. Betul. Dia berbeza. Contoh dekat Eropah, ada seorang Minah ni, dia ambil Al-Quran, dia koyak-koyakkan. Ataupun dekat US, dia ambil, dia bakar. Itu memang sengaja dengan intention. Dia nak cuba untuk nak orang kata memalu ataupun nak orang kata menghina agama Islam. Itu memang sengaja. Tapi dalam kes ini, kita kena objektif dalam melihat dan apa orang kata meneliti isu ini. Betul. Dia bukan isu kerajaan sekarang ini kan. Dia isu company. Dia kata kerajaan salah. Kalau kerajaan Malaysia yang print stokin tu, betul lah kerajaan salah. Betul. Tapi company print apa kena mengena? Betul. Baik. Dalam masa yang sama, kalau kita nak kenakan juga, katakanlah kerajaan juga salah. Baik. Kalau macam tu, boleh tak kita salahkan kerajaan PAS? Kita salahkan parti PAS. Kita salahkan kerajaan Kelantan. Betul. Kita salahkan kerajaan Kedah. Salahkan kerajaan Terengganu. Kita salahkan kerajaan Perlis, di mana semua kerajaan ini perintah oleh PAS kerana ada ahli PAS yang memijak kalimah Allah di atas apa orang kata bukan divider, apa dipanggil pintu gerbang masjid tu. Dia panjat atas tu ada kalimah bismillah bawah dia. So patut tak kita salahkan semua ahli PAS? Kita salahkan semua pimpinan PAS. Kita salahkan semua negeri-negeri PAS, dan wajib PAS ini dibubar dan ditangkap dan dibicarakan. Tapi itulah, So wajib tak? bagi saya memang wajib. Tapi saya tengok tak ada kenyataan permohonan maaf daripada MP ataupun ahli Majlis Tertinggi PAS sendiri mengenai isu ni. Dia kata isu tu 2018. Tak, saya nak tanya tuan-tuan, menghina dan memijak nama Allah ni ada expiry date ke? Betul. Kan? Ada expiry date ke? So kalau tak ada expiry date, di mana sejak 2018 sampai 2024 ni tidak ada permohonan maaf. Gambar tu sebenarnya dah viral lama dah. Cuma kita ni bukan jenis penunggang agama. Betul. So kita tak tunggang benda itu sebagaimana mereka tunggang isu ni sekarang ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, bagi saya yang paling utama adalah untuk kita melihat apa-apa benda sebagai objektif. Kalau mereka boleh lihat isu pijak bismillah itu sebagai kita kena bersangka baik, mungkin dia tak tahu. Kalau dia boleh beralasan demikian, kenapa dalam isu ini kita kata serahkan kepada pihak berkuasa, biar mereka dakwa dan biar mereka dibawa ke muka pengadilan dan biar mahkamah menentukan. Tapi sebaliknya kita escalate, kita keluarkan, kita bawa ini adalah bangsa bukan Melayu yang kurang ajar dengan kita, dan kita hukum semua orang bukan Melayu jadi demikian. Betul. Inilah kerajaan yang sebenarnya sekular, liberal dan menghina Islam. Kita escalatekan jadi macam tu, seolah-olah semua kerajaan lah punya kerja ni. Macam saya kata tadi, kalau itu kerajaan Madani ni punya kerja, maka adakah kita boleh katakan kerajaan Kelantan, kerajaan Kedah juga salah membenarkan pengikut mereka memijak kalimah Allah? Itu persoalan yang kena difikirkan. Baik. Okey, kita masuk topik ketiga mengenai isu pasti. Ramai ibu bapa di luar sana yang menghantar anak pasti, dan sekarang ni saya tengok berlega-lega di media sosial mengatakan kerajaan Madani ini zalim, cuba menutup sekolah anak-anak Islam pasti. Dan kalau kita tengok di mana-mana platform media sosial hari ini khususnya menyatakan Datuk Seri Anwar ni zalim, cuba menutup dan sebagainya. Sebenarnya apa isu yang masalah di pasti ni sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Sebab ramai orang terkeliru. Okey. Boleh Abang Iswadi boleh kupas isu ni? Okey. Saya nak bagi tahu satu perkara. Tindakan yang dibuat oleh Sukma ni adalah Kementerian Sumber Manusia, Sumber Tenaga Kerja lah. Sumber Tenaga Kerja ni di bawah YB Stephen Sim tidak akan menutup pasti Seriti dan Semiti. Tindakan ini tidak akan menutup, tetapi tindakan ini akan mendenda pasti Seriti dan Semiti. Okey, apa tindakan dia? Okey, tindakan ini bermula apabila ada aduan daripada pekerja pasti bahawa gaji mereka tidak dibayar setimpal dengan gaji minima. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak setimpal dengan jumlah mereka bekerja, jumlah jam mereka bekerja menurut Akta Kerja 1955 kalau tak silap saya. Dan juga mereka tidak dibayar EPF. Okey, mereka tidak dibayar KWSP. Okay, tidak ada caruman KWSP atau SOKSO ke atas mereka. Jadi
Now, kita kena faham, dia tidak dibayar gaji minima 1,500. Betul. Dibayar tidak mengikut akta kerja. Maksudnya kalau ada overtime sebagainya, tidak mengikut itu. Betul. Tidak ada KWSP, tidak ada caruman KWSP, dan juga tidak ada potongan sokso. Alright? Now, kalau kita lihat daripada 4 benda ini, bagaimana 4 benda ni timbul? 4 benda ni timbul daripada aduan pekerja pasti itu sendiri. Pekerja pasti mengadu kepada jabatan JTTK, Jabatan Tenaga Kerja Kebangsaan, kemudian mengatakan demikian dan dibawa masuk ke dalam mahkamah buruh, biro buruh, mahkamah buruh, dan mereka menang kes tersebut. Kemudian ada lagi aduan diterima, dan antaranya kalau pergi Facebook ada satu page nama dia Hak Pasti. Hak Pasti ni adalah page untuk pembela-pembela pekerja-pekerja atau guru-guru pasti dan juga kaki tangan pasti. Oh, betul. Nah, daripada aduan-aduan inilah tindakan dapat diambil. Kalau tanpa aduan, macam mana jabatan-jabatan ini ambil tindakan? Jabatan tidak boleh ambil tindakan kalau sekiranya tidak ada aduan terlebih dahulu daripada pekerja-pekerja. Betul. Disebabkan ada aduan, maka tindakan itu diambil. Macam saya kata awal tadi, tindakan-tindakan ini tidak akan menutup seriti semiti dan juga pasti, tetapi mereka akan didenda kalau sabit kesalahan di bawah akta-akta tertentu. Now, apa alasan? Dia itu satu. Saya kata, kita nak tengok benda, kita kena objektif. Okey, apa jawapan pemimpin PAS yang bergaji 25,000 dengan pencen 15,000 ni? Kan apa jawapan dan alasan-alasan mereka? Jawapan dan alasan mereka mengatakan seriti, semiti dan juga pasti ni adalah agensi ataupun adalah bukanlah entiti perniagaan. Mereka bukanlah taska atau tadika atau sekolah. Saya tak pasti seriti tu maksudnya apa kan. Smiti tu apa kan. Smiti tu smitel ke apa kan. Saya pun tak tahulah. Betul. Kan, padahal perkataan smiti sekolah menengah, seriti sekolah rendah kan. Tapi tak tahulah, dia kata bukan. Ini bukan entiti perniagaan. Ini adalah aktiviti sukarela untuk penyokong dan juga anak-anak ahli PAS, dia kata. Betul. Jadi disebabkan ini adalah aktiviti sukarela, bermakna dia bukan perniagaan, therefore dia tak terikat di bawah akta buruh, dia kata akta kerja. Tidak terikat di bawah itu. Tidak juga terikat di bawah akta KWSP, di bawah akta SOKSO. Tidak terikat dengan perkara-perkara itu menurut mereka. Jadi kalau itu alasan dia, kenapa salahnya pada kerajaan? Kenapa salah pada pihak berkuasa? Sebab yang membuat aduan itu siapa? Sekarang ini yang membuat aduan itu adalah siapa? Siapa yang buat aduan, tuan-tuan? Kalau saya nak tanya tuan-tuan Muhammad, siapa yang buat aduan? Guru pasti itu sendiri. Guru pasti itu sendiri. Orang luar tak boleh buat aduan untuk kita pergi serbu pasti, tak boleh. Tapi ada yang mengatakan kenapa baru sekarang, sedangkan aduan tu dah 2020. Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah kerajaan dulu yang tak buat kerja ke? Ya. Aduan itu pada tahun 2020, 2019, 17 pun dah ada aduan. Betul. 2020 dah ada aduan. Kerajaan dulu tak buat kerja. 2020 siapa kerajaan? Oh, kita lupa yang baru dia buat perintah lockdown. Dia perintah lockdown total. Lepas itu dia pun kerajaan, PAS kerajaan pada waktu. Takkan dia dah ambil tindakan pada orang dia sendiri. Betul. Jadi dia dera, dia terus tindas orang dia sendiri. Dia macam ni lah tuan-tuan. Dia macam ni. Kalau betul pasti Striti dan Smiti itu tak nak terikat dengan dengan undang-undang negara kita, bagi saya mudah je, bubarkan pasti Striti dan Smiti. Tidak perlu terikat dengan mana-mana, bubarkan. Dia tak boleh guna alasan ini sukarelawan, tak boleh. Sebab pekerja dia yang lebih berapa ribu orang itu telah membuat aduan. Mereka ni kalau sukarelawan, tuan-tuan, dia tak ada time, dia tak ada masa. Dia suka hati dia nak datang, tak datang. Dan kalau sukarelawan, mak bapak pun boleh bayar secara sukarelawan lah. Dia boleh hantar, nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Betul. Kan, bayaran sukarelawan, sukarela hati. Boleh tak macam tu? So tak boleh. Itu yang kita kena faham. Okey, baru kami faham. Dekat sini maknanya isu ni dah ada aduan, baru kerajaan laksanakan tugas. Ya, betul. Abang Is rasa wajar ke pihak-pihak berkuasa ni datang ke setiap pasti? Sebab saya tengok diorang cuba mempermainkan isu ni, bahawa pihak berkuasa datang ke setiap pusat pasti ni cuba untuk merosakkan imej pasti itu sendiri. Wajarkah mereka datang ke semua pusat pasti? Jawapan saya wajar. Sebab aduan itu kita kata untuk semua, bukanlah mewakili semua,
tetapi sebab dia ada franchise dia ada dia punya apa orang kata, dia ada dia punya cawangan-cawangan dia. Okey, kita kena faham macam ni. Apa tugas Kementerian Sumber Manusia ni dan Tenaga Kerja? Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah melindungi pekerja-pekerja. Betul. Alright. Dan bila katakanlah ada sebuah syarikat ni mempunyai 30 cawangan katakan. Okey, 30 cawangan. 100 cawangan, whatever. Salah satu cawangan itu membuat aduan terhadap pekerjaan, gaji, EPF dan sebagainya. Maka kewajipan dia bukan sekadar untuk nak menyiasat yang itu. Dia kena siasat semua. Berkemungkinan yang lain tu pun sama, supaya tidak ada aduan lain diterima. Now, tuan-tuan, kita balikkan soalan. Sepatutnya jangan tanya pada kerajaan yang cuba membela pekerja ni. Betul. Tanya pada orang PAS, pada pimpinan PAS. Kenapa mereka buat sedemikian? Kenapa mereka tindas pekerja mereka? Kenapa mereka hinjak? Kenapa mereka hentak? Kenapa mereka perah pekerja mereka dengan gaji yang lebih rendah daripada minima? Dengan gaji yang terlalu rendah, tanpa EPF dan SOCSO, tanpa insurans kita kata. Tapi kemudian salahkan kerajaan yang cuba membantu. Betul. Tak, tuan-tuan cuba fikir benda ni. Kerajaan sekarang ni bantu. Katakanlah lepas serbuan ini semua, apa yang pasti Seriti dan Smiti akan dapat? Mereka akan dapat EPF, mereka akan dapat gaji minima, mereka akan dapat SOCSO. Betul. Sebab kerajaan dah paksakan kepada Dewan Pemuda PAS untuk bagi SOCSO, gaji minima dan sebagainya. Dah paksa. Kalau tidak, kamu kena denda hingga RM50,000. Betul. So kalau itu yang berlaku, bukankah itu baik kepada pasti, pekerja pasti, Smiti dan Seriti? Kenapa itu dianggap sebagai zalim? Betul. Nah, soalan saya tuan-tuan, siapa yang zalim? Yang nak mengembalikan SOCSO, nak bagi SOCSO, nak bagi EPF, nak bagi gaji minima 1,500 kepada pekerja pasti ke? Ataupun yang nak supaya gaji pekerja pasti ni 600, tak ada SOCSO, tak ada EPF? Yang mana satu? Cuba tuan-tuan fikir logik. Siapa yang sebenarnya zalim dalam isu ini? Untuk maklumat tuan-tuan, isu kenyataan sukarelawan itu dikeluarkan oleh MP PAS sendiri. MP Bukannya saudara Iswadi MP PAS sendiri yang mengeluarkan perkataan sukarelawan. MP PAS Alostar. Jadi sebenarnya bukan kami yang mengeluarkan perkataan sukarelawan itu sendiri. MP PAS dah mengeluarkan kenyataan. Jadi guru-guru pasti, sekiranya anda tertindas hari ini, tolonglah buat laporan ke Kementerian Sumber Manusia supaya nasib anda dibela. Untuk pendengar-pendengar AMG TV khususnya, ini bukan isu nak menindas sekolah anak-anak pasti, Seriti dan Smiti dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah isu untuk membela guru-guru pasti itu sendiri. Okey. Saya nak tambah sikit sebelum kita pergi soalan seterusnya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam Islam pun, Islam meletakkan bahawa gaji itu dibayar sebelum kering peluh. Orang PAS mesti tahu benda ni kan. Gaji itu dibayar mesti wajib dibayar sebelum kering peluh dia. Betul. Erti kata lain, maksudnya bukanlah erti kering peluh satu hal tu. Tapi kalau kita faham konteks yang lain, peluh itu erti kata setimpal dengan kerja yang dia buat. Betul. Sekarang ini gaji minima itu diperjuangkan pada zaman PAS memerintah, itu kita tak nafikan. Pada zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita tak nafikan perkara itu. Dan gaji minima itu dia persetujui antaranya oleh pimpinan PAS. Tapi kenapa bila melibatkan isu ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS di dalam pasti Seriti dan Smiti ini, mereka mengambil sikap lebih Yahudi daripada Yahudi? Macam mana? Betul. Kan? Orang kafir pun tak buat macam ni tu. Bagi malu orang Islam Okey, ada satu soalan untuk player-player sentro PH atau influencer PH yang sekarang ni saya lihat keadaan memang yalah, orang kata dulu zaman PN mereka mewah, dan sekarang ni sentro PH kebanyakan saya tengok semua kebanyakannya dia panggil berjalan bersendirian, berjalan dengan tanpa bayaran. Dan ramai sentro ni cuba sekarang ni, isu ni sebenarnya di waktu PRN hari tu mereka berkatakan kami ni dibayar, tapi sebenarnya tidak dibayar. Dan kami ingin meminta pandangan Abang Iswadi, dan kita tahu yang Abang Iswadi tidak pernah dibayar oleh kerajaan ataupun parti pun sendiri. Okey. Kita minta Abang Is bagikan sedikit pencerahan macam mana kekuatan Abang Iswadi dapat terus bergerak
walaupun terpaksa bergerak melalui kamera saja, maknanya menyampaikan maklumat itu menggunakan kamera saja. Ya. Okey, yang pertama sekali, kita berjuang ni masa kita jadi pembangkang dahulu, kita berjuang apa masa tu? Kita lawan siapa? Kita pada masa itu kita lawan orang yang sakau. Dan kalau kita fikir bagi logiknya lah, ada orang kata pada saya, oh kenapa dulu PN boleh bagi, PN dulu zaman dulu boleh bagi dengan jumlah yang banyak, kenapa kita tak boleh bagi? Dia macam ni lah tuan-tuan, boleh kita bagi, tapi kita sakau. Kita sakau sekali. Betul. Kita sakau sekali, bolehlah kita bagi. Saya nak put into context zaman PN bersatu memerintah pada 2021, zaman dia orang jadi kerajaan 2021, di dalam akaun mereka yang ada 300 juta tu, dia spend, kalau tak silap saya, 70 juta ke 7 juta, I can't remember detail dia, tapi jutaan ringgit hanya untuk iklan. Kan? Daripada 300 juta tu dia ambil dari situ untuk iklan 70 juta. 30 juta untuk beli merchandise. Itu hanya untuk 1 tahun, 2020, 2021. 21, 22 kita tak ada data. Betul. Tapi untuk 1 tahun dia spend almost 300 million, 250 million untuk semua aktiviti-aktiviti pilihan raya. Daripada mana mereka dapat duit itu? Daripada sakau. Now, tapi ada yang kata susah zaman sekarang ni. Dia macam ni. Beza kita zaman sekarang, zaman pembangkang dan zaman kerajaan ni dulu adalah kita adalah kerajaan. Now, apa yang kita ada sekarang yang zaman pembangkang kita dulu tak ada? Pertama, kita ada akses kepada maklumat. Kedua, kita ada akses kepada media, kepada komunikasi, media kan, RTM sebagainya. Itu semua maksudnya sekarang ini berpihak kepada kita. Jadi kerja kita akan jadi lebih mudah. Poin saya begini, kita dah ada bahan-bahan tu, kita jangan tunggu apa orang kata benda itu datang bergolek kepada kita. Kita tak boleh assume kita ni yang akan jadi yang terpaling. Akulah terpaling influencer, akulah terpaling reformis. Tak boleh macam tu. Therefore kerajaan kena disebabkan kerajaan terhutang budi pada aku, maka kerajaan kena bagi sesuatu pada aku. Tak boleh. Sekarang ini kita kena faham bahawa bila kita jadi saitro pada zaman pembangkang, kita jadi saitro pada zaman kerajaan, sama je. Tak ada beza. Bezanya adalah sekarang ini media bersama dengan kita, kerajaan bersama dengan kita. Daripada segi lain sama je. Corak kerja kita, live kita ke apa sebagainya, BTT kita sama saja. Mungkin lebih sikit sebabkan kita jadi kerajaan, berkemungkinan ada some fund yang kita boleh dapat kalau kita apa orang kata, kita gunakan saluran yang betul. Betul. Itu saja. Tapi kalau kita nak kata jadi kaya, dapat juta-juta, apa kata ratus-ratus kan, ratus ribu, juta-juta, dapat gaji bulan-bulan 10,000, itu tak ada. Itu kerajaan sekarang tak buat. Terus terang saya kata. Sebab kalau kerajaan sekarang buat, saya lah orang pertama yang betul dapat. Betul. Kan? Dia tahu lillahi ta'ala, saya cakap ni bulan puasa ni, saya tak dapat gaji bulan-bulan tuan-tuan daripada kerajaan. Tak ada. Dan saya tak expect pun kerajaan bagi. Bagi saya, again, berpihak berbalik kepada cerita prinsip tadi. Kita buat kerja ni untuk apa sebenarnya? Kita buat kerja ni sebab kalau kita kerana duit, kerana minta kerajaan bayar kita gaji bulan-bulan, itu yang ada influencer kita tak dapat gaji, tak dapat bayaran, dia lari. Betul. Kerana objektif dia itu. Betul. Hanya kerana aku berjuang ini kerana aku nak jadi YB. Bila dia tak dapat jadi YB, akhirnya dia lari. Dia rasa tak dihargai. Aku berjuang ni kerana aku nak dihargai, dipandang oleh pimpinan. Tuan-tuan, tak payah pimpinan pandang kita. Kita jangan harap manusia pandang kita. Kita harap Tuhan pandang kita. The moment Tuhan pandang kita, rezeki kita luas kat depan ni tuan-tuan. InsyaAllah, percaya tu je. Kita jangan harap manusia pandang kita. The moment, kalau kita berharap dengan manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap dengan Tuhan, Tuhan akan buka seluas-luasnya jalan dan pintu untuk kita. So soalan saya, kita berjuang untuk apa? Kita kena fikirkan perkara tersebut. Now, dalam masa yang sama, ada yang kata, oh jadi maksud kau tak payah minta duit lah dengan dia orang Is. Dia macam ni, kalau dia bagi, kita ambil. Dia bagi, kita ambil. Tak bagi, kita teruskan je lagi je. kan? Betul. Teruskan. Dia macam ni tuan-tuan. Kita kena fikir dan kita kena faham satu perkara. Kita kena create nilai kita. Dia macam ni, bila sesuatu, apa yang menyebabkan permata itu bernilai? Sebab sedangkan permata itu datang daripada arang juga, daripada karbon juga. Betul. Kan? Sebelum dia jadi permata, dia adalah arang yang tak bernilai, yang kita pergi bakar sesuka hati je. Tetapi disebabkan oleh nilai yang dia create,
pressure, tekanan, bumi dan sebagainya, masa menjadikan dia permata yang bernilai, emas yang bernilai kita kata. Untuk jadi sesuatu yang bernilai, kita kena create nilai itu. Dan nilai itu datang bukan daripada kita. Kita tak boleh kata, aku dah buat ini, therefore aku ini hebat. Bukan. Nilai itu datang daripada orang lain. Permata itu, dia tak kata dia bernilai. Orang lain, manikam. Sebab itu, jauhari. Hanya jauhari yang akan mengenal manikam. Sebab itu, jauhari yang akan menentukan nilai manikam. Itu maksud pepatah Melayu. Hanya jauhari mengenal manikam. Bukan manikam tu kata, aku ni manikam, therefore aku berharga. Bukan. Yang akan menentukan kita berharga atau tidak, bila setelah kita nilaikan, kita bina value kita, adalah jauhari. Jauhari ni adalah orang dekat luar. Mereka akan menilai, dia ni memang hebat. Sampai kita tak boleh, orang tak boleh nafikan nilai dia tu, dan orang tak boleh nafikan pengorbanan dan sumbangan dia. Itulah, di situlah nanti akhirnya orang akan ambil dia. Dan orang dah tak boleh nak tolak ke tepi dah. Kita ramai orang macam tu kan. Yang mana kita nak buang dia, kalau kita buang dia, habis, hancur perjuangan kita. Kita kena create value macam tu. Tapi minta maaf lah kalau saya kata, kalau setakat baru ada video kata orang kata 20-30, baru ada like 2-3 ribu, 2-300 ribu, jangan terkesima dengan like dan juga dengan love dengan orang tonton kita lah. Betul. Jangan terkesima. Orang tonton saya tiap malam 10, 20, 10, 15 ribu tu tak lari tuan-tuan. Tapi saya tak anggap benda tu sebagai satu benda yang hebat pun. Kan? Yelah, ramai lah orang tengok kan. Kalau orang lain buat live pun tentu dapat 10-20 orang kan. Tapi 10-15 ribu ni belum tentu hebat. Sebab penduduk Malaysia ni ada 30 juta. 30 juta compare dengan 10 ribu yang tengok kita. Okey, habis tu dalam 100 ribu lah, 50 ribu lah yang tengok kita. 50 ribu dengan compare penduduk Malaysia 30 juta, 15 juta pengundi, tak ada apa. It's so small. Itu kita kena faham. Okey, saudara dan saudari, sesi soal sembang kita bersama saudara Iswadi ni, dan tamat kat sini sebab kita orang pun nak buka kerja lagi. Dan jangan lupa subscribe AMG TV, terus support AMG TV, dan jangan lupa support saudara Iswadi ni, dan kita berikan doa yang terbaik untuk beliau, dan semoga beliau ni terus diberikan kesihatan yang baik, diberikan segala-gala yang baik lah, yang bagus dan semualah. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Tetap lawan.